Universiti Tanpa Pagar dan apa kepentingan ataupun signifikan mahasiswa untuk berada dalam Universiti Tanpa Pagar yang dimaksudkan. Okey. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey. Jadi pada kawan-kawan brother sister yang ada kat hujung sana boleh datang sekejap, sekitar setengah jam. Jadi kita kongsi berbincang beberapa benda. Okey, sorry jadi macam moderator lah. Okey, boleh datang Mama. Jangan malu, jangan segan, tak ada tiket yang diperlukan. Okey, soalan yang ditanya pada saya ialah apakah yang dimaksudkan dengan Universiti Tanpa Pagar? Okey, itu soalan pertama. Apa yang dimaksudkan dengan Universiti Tanpa Pagar? Jadi sebelum untuk kita bincang tentang apa itu maksud Universiti Tanpa Pagar, eloklah kita cakap dulu apa yang dimaksudkan dengan universiti sebenarnya. Kalau kita tengok balik asal usul perkataan universiti, university sendiri berasal daripada perkataan Latin, iaitu Magistrorum. Dah lupa lah. Tengok dia lupa. Universitas Magistrorum El Scholarium. Kalau dalam bahasa Englishnya Community of Teachers and Scholars. Yang mana kita belum faham yang mana universiti merupakan satu komuniti yang penuh dengan lecturer dan juga pelajar. Okey. Lepas tu kita tengok balik kepada soalan tadi yang mana kita berbincang tentang Universiti Tanpa Pagar. Okey. Jadi, yang ni perkongsian lah daripada beberapa pendapat, beberapa pembacaan dan perbincangan dan sahabat-sahabat. Jadi yang ni merupakan beberapa idea yang terkeluar daripada perkataan Universiti Tanpa Pagar sendiri. Okey, yang pertama kita tengok pagar ni bukan dari segi fizikal lah. Sebab memang kat Malaysia ni sini semua universiti ada pagar masing-masing. Jadi kita bukan bincang secara fizikal. Tapi bila kita tengok Universiti Tanpa Pagar, yang pertama, tanpa pagar kat sini boleh membawa maksud daripada skop kuliah sendiri. Contoh dalam situasi UIA, tapi saya bukan masukkan UIA, mana-mana universiti lah. Mana-mana untuk skop kuliah sendiri, seolah-olah kuliah tu ada pagar. Setiap kuliah ada pagar masing-masing. Pagar tentang apa? Pagar yang seolah-olah menghalang mahasiswa ni selain daripada belajar dalam ilmu bidang masing-masing. Contoh saya sendiri farmasi, saya belajar dalam bidang farmasi. Contoh ada kat sini medik, dia belajar dalam bidang perubatan. Yang lain ada diet, belajar dalam bidang diet. Tapi sekadar itu saja. Seolah-olah dalam kuliah mereka tu ada pagar. Mereka belajar itu dan tak nak pula belajar ilmu yang lain. Ikutlah pelbagai ilmu yang lain kita boleh belajar. Ilmu agama ke, berpersatuan, public speaking dan sebagainya. Yang tu yang pertama. Yang kedua, bila kita bercakap tentang Universiti Tanpa Pagar, kita boleh faham idea yang terkeluar daripada perkataan itu ialah yang mana Universiti Pagar ni seolah-olah menyekat pemikiran ataupun pagar ni membuatkan pemikiran mahasiswa ni sekadar short term. Iaitu memang saya rasa memang luas lah. Mungkin termasuk saya sendiri dan mungkin termasuk awak semua. Yang mana boleh saya katakan hampir majoriti pelajar-pelajar di mana-mana universiti pun belajar dekat kuliah, belajar dekat universiti, nak dapat pointer yang baik, yang cemerlang, kemudian bekerja, dapat gaji yang bagus, berkahwin, beranak pinak, hidup bahagia. Cukup dengan sekadar macam tu. Ramai yang berpemikiran macam tu. Okey, tapi bila mana kita cakap Universiti Tanpa Pagar, Universiti Tanpa Pagar ni maksudnya kita nak Universiti Tanpa Pagar, kita nak lahirkan mahasiswa ni yang berfikiran jauh. Dia long term pemikiran dia. Bila dia berfikir, tak cukup dengan dia nak lulus exam oriented, tak cukup sekadar tu. Dia kena berfikir, aku belajar. Contoh, aku belajar dalam bidang fizik, aku belajar dalam bidang matematik. Apa aku boleh bantu umat aku dengan bidang aku? Apa aku boleh membawa pembaharuan kepada manusia? Dan untuk yang paling terakhir sekali, macam mana aku nak jadikan bidang aku mendapat redha daripada Allah? Kita kena fikir jauh macam tu. Yang tu yang kedua. Dan yang ketiga, kita boleh faham Universiti Tanpa Pagar ni, dia bukan sahaja program-program. Okey, program-program yang dianjurkan oleh mahasiswa bukan sahaja melibatkan mahasiswa sendiri. Bahkan mahasiswa juga kena keluar, pergi ke mana-mana kampung, mana-mana tempat, bandar-bandar lain untuk membuat program, untuk memberi pencerahan kepada masyarakat. Dan tidak cukup dengan sekadar itu saja. Mahasiswa ada juga. Sebab tu universiti, setiap tahun kita akan ada cuti sekitar 3 bulan. Kalau yang medik tak pasti lah, sistem blok. Okey, kita ada cuti sekitar 3 bulan. Sepatutnya cuti 3 bulan ni mahasiswa balik ke kampung masing-masing, balik ke rumah masing-masing. Kita bermasyarakat dengan masyarakat setempat kita. Kita berbincang apa yang kita perlu buat untuk membangunkan masyarakat kita. Yang tu sepatutnya. Tapi kalau kita motivasi, kalau kita muhasabah balik apa yang kita buat,
yang cuti baru-baru ni? Apa kita habiskan masing-masing kita? Okey, boleh fikir sendiri. Yang tu yang ketiga, dan yang keempat terakhir sekali. Universiti Tanpa Pagar ni boleh kita faham merupakan satu tempat di mana bukan saja memberi manfaat kepada pelajar. Kalau kita tengok banyak universiti sekarang ni seolah-olah masyarakat luar tak tahu apa yang aku dapat daripada universiti ni. Anda kata yang tu universiti berpagar. Tapi anda kata universiti tanpa pagar, kewujudan universiti sendiri bukan sahaja kewujudan dia dirasai oleh masyarakat sekitar. Contoh UIA dirasai oleh sekitar masyarakat Pahang atau Kuantan. Bukan sahaja yang tu, tapi masyarakat sekitar dapat cetuk manfaat apa yang mereka boleh ambil dari sini. Berbagai program dijalankan yang melibatkan masyarakat luar. Contoh kat sini kita ada kelas Quran, ustaz-ustaz kita ajar masyarakat luar. Bagus sekali. Contohnya tu. Yang tu poin yang saya sentuh berkaitan dengan apa yang dimaksudkan universiti tanpa pagar. Okey, yang tu berkaitan dengan soalan pertama lah, yang dimaksudkan universiti tanpa pagar. Poin saya. Lepas tu soalan yang kedua, adakah mahasiswa, apakah signifikan mahasiswa untuk masuk ke dalam universiti, berdaftar masuk ke dalam universiti tanpa pagar? Okey, bagi soalan yang ni, saya tidak mengatakan bahawa universiti-universiti kat Malaysia ni semuanya kita golongkan dalam universiti berpagar. Tidak sama sekali. Boleh tengok sendiri di universiti awak semua, mungkin kat sini ramai pelajar UIA, mungkin ada pelajar daripada UTP dan sebagainya. UTP jauh sangat, UMP atau mungkin SAS, IKIP. Boleh tengok kat universiti sendiri. Mungkin ada ciri-ciri yang ada ciri-ciri universiti tanpa pagar ni yang sudah ada dalam universiti awak semua. Okey. Jadi wallahualam, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Brother Farahi atas saya kira hujah dan poin yang sangat mantap. Okey, pokoknya kalau kita lihat semula apa yang dimaksudkan dengan universiti tanpa pagar dan kepentingannya kepada mahasiswa untuk berada dalam universiti tanpa pagar. Kalau ada pagar, panjat pagar tu. Itu teori yang saya berdirilah. Okey. Maksudnya betapa perlunya mahasiswa ni untuk berada dalam masyarakat. Maksudnya bukan setakat berada dalam komuniti universiti, komuniti sendiri-sendiri lah. Maksudnya bila dekat you just belajar balik, belajar 3K kelas, kuliah, kafe. Kalau setengah orang katil. Okey. Kita tak naklah mahasiswa macam tu. Kita nak mahasiswa yang proaktif, yang menggunakan ilmu yang ada untuk memberi manfaat kepada ummah dan sekitarnya. Okey, untuk yang kedua, tujuan pula soalan ni saya tujukan khas buat Kak Najwa. Tadi kita bercakap mengenai teori, kita bercakap mengenai bagaimana seharusnya universiti tanpa pagar ni memberi kesan kepada mahasiswa, dan juga masyarakat setempat. Kita bercakap mengenai teori, semua orang boleh bercakap mengenai teori, tapi soalan saya lah, bagaimana ataupun apa yang sedang berlaku sekarang, realiti yang sedang berlaku sekarang yang kita boleh relatekan dengan universiti tanpa pagar, dan apa kesannya ataupun efeknya jika tradisi universiti berpagar ataupun exam oriented students masih dikekalkan, especially untuk masa hadapan. Untuk itu saya persilakan Kak Najwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang saya raikan sahabat panel forum untuk petang ni, saudara Farhi, tahun kedua kuliah of pharmacy. Yang dihormati semua lecturer kalau ada di tapak bazar ni, sahabat-sahabat final, sahabat-sahabat UIA sekalian, dan juga tak dilupakan pengunjung-pengunjung awam ke bazar IIUM Kuantan Open Day. Alhamdulillah, kalau bagi saya ni ICOT yang keempat dan insyaAllah mungkin ICOT yang terakhir di UIA sebab berada di final year. Okay. Straight to the point, soalan yang diberikan oleh moderator kepada saya, realiti mahasiswa sekarang, bagaimana realiti mahasiswa sekarang dengan sistem universiti sekarang yang mana kita kata universiti yang berpagar, dan apa efek kepada mahasiswa bila mana universiti kita ni universiti yang berpagar. Okey, yang pertama sekali,
Saya kira dan saya pasti benda ni mesti terjadi pada semua. Sebelum kita melangkah masuk ke universiti, semua orang termasuk diri saya pasti didoktrinkan dengan beberapa perkara. Yang pertama sekali, bila menjadi mahasiswa, bila masuk ke universiti, pointer sangat penting kan. Masuk ke universiti kena belajar betul-betul dapat pointer yang tinggi. Okey, yang kedua, antara doktrinisasi yang selalu sangat dimomokkan kepada kita, masuk universiti, dapat pointer tinggi, keluar nanti akan dapat kerja yang bagus. Tu yang kedua. Dan yang ketiga, siapa yang dapat pointer tinggi akan dapat kerja bagus dan gaji yang sangat tinggi. Betul tak? Itu antara doktrinisasi yang kita selalu dapat, yang mana orang luar ataupun yang selalu diberikan kepada kita. Okey, apa efeknya doktrinisasi ni yang berlaku kepada mahasiswa sekarang? Bila mana mahasiswa-mahasiswa ni didedahkan dengan perkara begini. Masuk universiti kena fokus belajar, dapatkan pointer yang tinggi, dapatkan kerja yang mantap dan dapatkan gaji yang hebat. Yang pertama sekali, efeknya sewaktu belajar sekarang ni akan terlahirlah mahasiswa yang exam oriented. Belajar hanya untuk exam sahaja. Contoh ni kan, macam saya dah masuk practical year, saya dah pergi ke buat latihan industri. Bila mana pergi ke latihan industri, bila on the spot ditanya tentang soalan macam-macam dan sebagainya, mahasiswa tak mampu untuk menjawab benda tu. Sedangkan benda tu dah dipelajari dalam dewan kuliah dan sebagainya. Sebab apa? Mindset dalam minda mahasiswa, apa benda yang dia baca, apa benda yang dia belajar, adalah hanya untuk diluahkan di atas paper, dalam dewan peperiksaan, ataupun hanya boleh diluahkan di depan examiner sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa yang dilahirkan di dalam universiti yang berpagar ni, dia akan melahirkan mahasiswa yang ulat buku. Hidup mati hanya dengan buku. Sepatutnya apa? Hidup mati kan Allah Ta'ala ni, hidup mati dengan buku. Bangun buku, tidur buku, semua buku. Kalau buku tu boleh dibawa masuk ke dalam tandas dan sebagainya, nescaya mahasiswa akan bawa buku tu masuk ke dalam tandas. Yang ketiga, mahasiswa yang dilahirkan dengan universiti berpagar ni, anda boleh kirakan mahasiswa yang terlalu eksklusif. Apa yang boleh anda katakan, anda tengok ramai orang luar dekat sini kan. Bila mana universiti kita ni berpagar dalam erti kata yang kita menghadkan perlibatan mahasiswa ni dengan masyarakat. Sebenarnya masyarakat dekat luar tu sangat memerlukan khidmat mahasiswa di dalam. Sebab mahasiswa ni dia diberikan dengan berbagai-bagai ilmu dan sebagainya, yang mana masyarakat di luar kadang-kadang tak dapat pun benda tu. Tapi disebabkan oleh pagar-pagar yang ada di universiti, benda ni melimitkan hubungan mahasiswa dengan masyarakat dekat luar. Okey, yang pertama kali yang saya sebutkan, apa momokkan sebelum mahasiswa ni masuk ke universiti. Yang kedua, apa efek daripada momokkan ni kepada mahasiswa. Dan yang ketiga, pasca graduasi. Selepas graduasi, apa yang berlaku kepada mahasiswa-mahasiswa yang mandom ni? Yang pertama, pasca graduasi. Yang pertama, mahasiswa yang dilahirkan sebegini akan jadi pekerja yang mandom. Dia macam mana? Dia ibarat, universiti ni ibarat sebuah kilang. Sebuah kilang yang mana setiap tahun, universiti ni akan mencetak barangan yang sama. Dia akan mencetak mahasiswa yang sama. Contohnya doktor macam ni. Perlu kualiti macam ni, lepas exam macam ni kan. Dia hanya benda yang sama. Universiti ni macam sebuah kilang yang hanya melahirkan barangan yang sama, kualiti sama je. Contoh UIA kan, bila grade akan melahirkan mahasiswa yang sama je. Bolehlah cakap Arab sikit-sikit, boleh cakap bahasa Inggeris sikit-sikit, boleh cakap Anaita ke NT sikit-sikit. Itu je kualiti yang ada. Yang kedua, bila mahasiswa ni disekat dengan pagar-pagar dalam UIA ni, kita kena tahu, bila bekerja nanti, realiti kita bekerja adalah bukan dengan realiti orang-orang yang berada dalam universiti. Kita akan terlibat dengan masyarakat, hatta masyarakat yang tak berpendidikan pun. Bagaimana mahasiswa yang di dalam universitinya dicorakkan dengan book touch ataupun sentuhan buku selama 4 ataupun 6 tahun mampu dirubahkan di dalam pekerjaan untuk menjadi seorang yang human touch. Boleh tak faham? Bagaimana daripada book touch boleh melahirkan seorang pekerja yang human touch?
kena faham, realiti dalam pekerjaan kita bukan memerlukan pekerja yang human touch, tapi kita memerlukan pekerja yang ada human touch. Bila mana universiti melahirkan mahasiswa yang book touch, sebab itulah jadi contoh contoh doktor yang tak ada pun perasaan belas kasihan kepada pesakit dan sebagainya. Contoh, anak pergi ke universiti kan, anak pergi ke hospital. Ada satu kes, bila pergi doktor jumpa dengan nurse, tanya pada nurse, nurse, mana patient saya tadi? Bila nurse tu cakap, patient tu dah meninggal. Okey, meninggal. Okey. Faham tak? Benda tu tak ada human touch. Jadi itulah realiti yang berlaku kepada mahasiswa sekarang, sebelum masuk ke universiti, semasa di universiti dan pasca graduasi. Wallahualam. Baiklah. Terima kasih kepada Kak Najwa. Sangat bersedap lah, sangat masuk, sangat deep lah, hashtag deep lah. Okay. Alhamdulillah kita berdasarkan tadi poin yang Kak Najwa bagi, maksudnya kalau kita lihatlah universiti berpagar untuk beberapa universiti yang tertentu kan, betapa besarnya efek dia kepada mahasiswa. Maksudnya bukan sekadar mahasiswa yang menerima akibat, tapi masyarakat-masyarakat sekeliling pun menerima akibat. Betapa sebenarnya kita ni penting dalam masyarakat. Fasa kita berada di universiti ni bukan satu fasa untuk apa orang cakap diprodukkan keluar daripada universiti. Universiti bukan kilang. Quote daripada Kak Najwa tadi, universiti bukan kilang. Kita bukan sekadar menjadi hasil ataupun produk yang stereotip. Yang samalah kalau contoh kalau doktor macam ni, kalau nurse macam ni, kena macam ni kan. Maksudnya sekadar macam tu je lah kan. Dan untuk sesi seterusnya kita teruskan dengan sesi penggunaan isi. Saya berikan mic ni kepada Farizal untuk penggunaan isi. Terima kasih pada saudari moderator. Okey, sekarang sesi untuk penggolongan isi saya. Jadi saya terus straight apa yang saya bicarakan sebentar tadi. Yang pertama, bila mana kita berbicara tentang universiti tanpa pagar, ada 4 idea yang saya sebut sebentar tadi. Yang pertama ialah universiti tanpa pagar ialah suatu tempat di mana mahasiswanya bukan sahaja belajar memfokuskan ikut pengkhususan masing-masing sahaja, bahkan lebih jauh daripada itu. Mereka sibuk untuk menambah nilai-nilai lain, ilmu-ilmu lain yang mereka perlukan untuk hidup. Tak perlu. Okey, contohnya cari sendiri. Okey, yang kedua, universiti tanpa pagar kita boleh faham ialah sebuah universiti yang mana mahasiswanya ialah berfikiran jauh, bukan sekadar habis exam, kerja, berkeluarga, tapi berfikiran mereka dengan apa yang mereka belajar kat universiti, mereka nak guna ilmu tu untuk membawa pembaharuan kepada masyarakat, pembaharuan kepada dunia. Kalau kita belajar matematik, apa kita nak buat? Kita belajar farmasi, apa kita nak buat? Belajar biotek, apa kita nak buat? Yang tu yang kedua. Dan yang ketiga ialah universiti tanpa pagar. Kita faham ialah sebuah universiti yang mana pelajar-pelajarnya bukan sibuk membuat program di kalangan mahasiswa saja, tetapi mereka sibuk juga untuk membuat program untuk masyarakat sekitar. Dan juga waktu cuti diselenggara dengan baik. Digunakan 3 bulan itu untuk aktif dengan masyarakat. Mudah ya. Balik rumah kalau lelaki pergi surau. Confirm muda-muda macam ni masyarakat kampung akan hargai kita. Apa suara kita boleh suarakan pendapat dengan baik. Dan tu contoh yang paling mudah. Yang sistem pun sama juga. Yang tu yang ketiga. Dan yang keempat ialah universiti tanpa pagar. Satu universiti yang mana saya tinggal awak cari sini, yang mana buat catatan. Okey, sorry. Universiti yang apa namanya? Poin yang keempat, idea yang keempat ialah universiti tanpa pagar. Yang mana universiti ni kewujudannya dirasai oleh masyarakat sekitar. Iaitu ada program-program yang orang luar datang nak timba ilmu kat sini. Orang luar datang untuk cari sesuatu kat sini. Okey, jadi cukup 4 isi yang saya sentuh tadi. Okey, sekarang saya kata apa masalah menimbulkan dilema sebegini. Jadi salah satu masalah yang saya rasa amat ketara di kalangan kita ialah otak kita sendiri. Ramai di kalangan kita terlalu mengehatkan otak kita. Kita terlalu kata, aku dah tak mampu, aku dah tak boleh buat, aku dah sampai limit. Senang sangat kita kata macam tu. Sedangkan siapa yang buat otak kita? Allah. Tapi kalau kita kata otak kita lemah, kita nak kata apa? Allah yang buat otak kita lemah. Bukan macam tu caranya. Sedangkan berapa ramai orang-orang sebelum kita yang otaknya digunakan sebaik mungkin. Kita tengok ulama-ulama zaman dulu, apa yang diorang buat? Diorang gunakan kebijaksanaan yang sebaik mungkin. Kita tak nak letih. Kita cukup belajar sikit-sikit, nak rehat. Belajar sikit, nak rehat. Sampai tak nak letih langsung. Tak nak korbankan waktu tidur, korbankan waktu main.
Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Farahi untuk sesi penggulungan isi dan saya menjemput sekali lagi Kak Najwa untuk sesi terakhir forum kita penggulungan isi daripada Kak Najwa sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi yang terakhir, selepas bercakap dengan sangat panjang dan sebagainya, apa action yang perlu kita buat? Yang pertama sekali, ni khusus untuk mahasiswa UiA, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Tempat perkataan yang sebenarnya memberi maksud yang sangat besar. Ada 4 amanah yang ditanggung oleh semua pelajar-pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Yang pertama, dari sudut universiti, pentingnya mahasiswa ni bila dia keluar nanti dia ada standard seorang mahasiswa daripada universiti, seorang yang intelektual, mampu berhujah dengan gaya seorang mahasiswa. Itu yang pertama, universiti Islam. Yang kedua, nak tak nak bila berada di menjadi mahasiswa di Universiti Islam Antarabangsa, kita membawa nama Islam itu sendiri. Hatta kalau kita ni tak berada di Universiti Islam Antarabangsa pun, bila mana kita ni dilahirkan sebagai seorang Islam, bila mana kita dilahirkan sebagai seorang mukmin, muslim dan sebagainya, amanah sebagai seorang Islam tu dah terletak di atas bahu kita. Dan yang ketiga, Universiti Islam Antarabangsa. Rialah apa yang kita boleh buat untuk menginternationalkan universiti kita, dan apa yang boleh kita buat untuk kita mengantarabangsakan diri kita. Dan terakhir sekali, Malaysia kan, apa yang kita boleh sumbangkan selepas graduasi nanti, selepas nanti kepada negara kita sendiri, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. So yang pertama untuk mahasiswa UiA sendiri. Yang kedua kepada masyarakat umum terutamanya, janganlah dimomokkan kepada anak-anak kita ataupun adik-adik kita, saudara mara kita dan sebagainya. Masuk universiti perlu dapat pointer yang baik dan sebagainya, dapat kerja yang baik dan sebagainya, akan dapat gaji dan sebagainya. Tak. Kecemerlangan di atas dunia ni bukan bermakna kepada pointer semata-mata, tapi kecemerlangan tu dia satu benda yang subjektif. Seorang mahasiswa yang cemerlang pointernya, tapi akhlak dia tak secemerlang pointernya pun tak berguna juga kan, benda tu kan. Tu yang anda sangat-sangat serukan lah kepada orang luar, terutamanya ibu dan ayah dekat sini. Dan yang terakhir, anda menyuruhlah kepada semua mahasiswa, terutamanya mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, tonjolkan, keluarkan dan selahkan diri anda kepada masyarakat. Berada di universiti tak bermakna kita ni terlalu eksklusif dan kita tak boleh bergaul dengan masyarakat. Bila kita turun kepada masyarakat, lebih banyak yang kita boleh dapat dan lebih banyak benda yang boleh membantu kita dalam kehidupan. Perlu diingat, lepas dari graduasi nanti, orang yang akan bersama dengan kita, orang yang akan bekerja dengan kita bukan hanya terdiri daripada orang-orang yang pernah bergelar mahasiswa sahaja, tapi orang yang akan bersama dengan kita berada daripada latar belakang yang berbeza. Jadi sebelum anda grad, persiapkan diri anda dengan segala kemungkinan yang perlu. Akhir kata, tak terlambat untuk diri kita menjadi seorang mahasiswa yang mempunyai human touch. Janganlah menjadi mahasiswa yang mempunyai book touch. Sesungguhnya daripada book touch, nak pergi ke human touch memerlukan jangka masa yang sangat panjang. Itu saja. Siru ala barakatillah. Selamat mengambil ibrah, selamat mengambil pengajaran dan selamat mengambil pengalaman sepanjang IIUM Kuantan Open Day ni berlangsung. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah selesai untuk sesi penggulungan isi daripada kedua-dua panel yang saya hormati. Okey, dua-dua hebat-hebat belaka. Kalau tanya semua orang kat sini, semua orang kenal. Kalau first year tu tak kenal, ganda lah. Okey, kalau Kak Najwa kena kenal lah sebab dia buat je kan. Okey, okay, berdasarkan semua penggulungan isi yang saya catat, yang saya note di sini. Okey, kita perlu keluar menjadi seorang mahasiswa yang ada standard, yang bukan
stereotype yang bukan sama, yang bukan produknya sama. Kalau macam tu saya kira ramai lagi orang yang di luar sana yang lebih layak daripada kita untuk jadi mahasiswa yang lebih proaktif. Kalau kita sekadar keluar daripada universiti kita ni tapi type yang biasa-biasa je, yang biasa je kan, yang sekadar belajar untuk dapat pointer yang tinggi, kemudian kerja yang bagus, gaji yang tinggi, kahwin, dapat anak apa semua, macam tu je. Kita nak macam tu. Okey, kemudian dan sebelum kita akhiri forum kita, inginlah saya syorkan dan saya nasihatkan kepada diri saya sendiri sebenarnya dan juga sahabat-sahabat semua, supaya kita daripada sekarang ni, daripada saat ini, kita dah buat dah kita punya plan of action untuk hidup kita. Hatta selepas kita graduasi, hatta setelah kita grad, bukan sekadar kita ikut follow the flow. Maksudnya kita kena ada target kita sebagai mahasiswa. Dan apa yang penting, first and foremost is masukkan amanah kita sebagai seorang Muslim dalam kita punya action plan. Sebab bila kita masukkan amanah kita sebagai seorang Muslim dalam action plan kita, insyaAllah ada keberkatan di situ. Okey, dan ingatlah title mahasiswa itu bukan title yang sebarang orang boleh bawa. Title sebenar mahasiswa. Dan amanah ni sebenarnya dah lama terbeban di bahu kita sejak hari pertama kita enroll dalam universiti ni, ataupun universiti lain lah untuk pelajar lain. Saya kira itu saja untuk forum kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua forum panel yang sudi memberikan share tips dan juga pendapat, dan juga para pendengar yang ada di sini, terutamanya para pengunjung dari luar. Terima kasih kerana mengunjungi IIUM Kuantan. Itu sahaja dari kami. Saya mewakili panel-panel ingin minta maaf jika ada kesilapan dan kesilapan sebenarnya kami memberikan hujah. Itu sahaja, terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.